Webuild 2. Memang besar gerabak. Atas tak ada apa sangat. Kita tengok tepi pun tak ada. Dia just simple as Webuild 2. Kanan dia Zhiyun saja. Okay, Zhiyun. Bawah pula dia adalah in the box. Kalau korang tengok kita akan dapat apa tu semua. Tapi kita akan check it out kemudian. Mari kita buka. Okay, inilah dia punya kotak. Balikkannya lah. Kita akan buat macam ni. Kita tengok apa yang terkeluar. Wow, super humongous guys. Tengok bawah ni ada apa dulu. Kita akan dapat service card dan juga kita punya buku manual. Make sure korang baca buku manual ni sebab dia punya produk ni agak technical sebab it's made for professional users. So yang lain saya tolak tepi dulu. Now the big welcome adalah apa yang kita bakal dapat. Yo. Lu tengok situ macam-macam yang kita akan dapat dalam ni. Saya pun tak tahu apa yang kita akan dapat. Ini apa dia. Mungkin yang ini, this one is the plate. Ini dia punya nak mount kepada kita punya lens, tak silap Kalau lens tu berat ke apa-apa. Ada some screw here. Sama juga untuk lens tu juga, tak silap saya. Kemudian dia punya the whole product itself lah. Yang ni saya tolak tepi dulu. Kita nak tengok barang-barang kecil dulu. Dan ini adalah dia punya stand Dia punya stand kalau kita nak letak ke apa. Kemudian ini dia punya mount kan, saya tak silap releasable mount. Kemudian dalam ni ada juga dia punya wire, tak silap USB-C kepada micro USB biasa. Sama juga yang this one, sama juga. Yang ni USB-C kepada USB-C. Okay. Yang ini adalah USB-C dan juga untuk yang USB yang lama, tak silap. Satu lagi, ini adalah USB Type A kepada USB Type C, right? Dan juga ni dia punya skru-skru dia lagu So ni adalah skru untuk kita mount kepada kita punya kamera lah, okay? So ini Cikgu Luan nak buat tutorial sikit. So first things first, make sure ambil dua skru ni kemudian masukkan ke dua skru ni masuk dalam ni. Dia akan jadi lebih kurang macam ini. Ini step yang paling penting Kemudian kita akan ambil kita punya what we call as a lens holder Kalau lens korang panjang memang kena pasang benda ni. Tak apa, kalau tak panjang pun tak apa. Mari kita pasang. So ni guide dia. Masukkan skru yang macam ni, this one. And then kita akan screw kan So kita screw. So kalau macam lens korang macam terlalu besar, nanti dia boleh pegang macam ni. So nanti kita boleh tarik ke lebih kurang macam ni lah. Tapi kalau saya tak ada lens yang panjang, saya tak buat lah macam ni. Okay. Bila dah jadi macam tu, step yang kedua, ambil satu lagi punat, ambil satu lagi skru dan skru masuk dalam kita punya mini plate ni. So skru nanti dia jadi lebih kurang macam ni. Kemudian barulah kita boleh sanggakan dekat kita punya kamera. Okay. So tips saya adalah kita just skru saja bodoh-bodoh dekat sini. Kemudian kita akan ambil kita punya shilling nak pakai skru boleh, nak pakai duit shilling 5 sen ni pun boleh juga So dapatkan as straight as possible. Kemudian kita akan screwkan kita punya mount kecil ni. Dah jadi macam tu. So dia dah stable. Apa yang kau kena buat pula, kena pula screw yang dua tadi kan. Yang dua plate ni pula kita kena screw kan. Leceh sikit tapi kau kena buat lah benda ni. Okay. So screw sini satu, sini satu Alright. So jom. So kita screw. Lepas saya dah screw secara kasar-kasar, barulah saya akan gunakan 5 sen saya ni. Kemudian saya akan screwkan ketat-ketat lah. So kesini sikit, ketatkan sikit. Yang ini pun saya akan ketatkan juga. So dia akan jadi lebih kurang macam ni guys. Okay, kalau yang ni pun kau kena ketatkan lah. Dia macam longgar. Okay, dah settle kat sini. Kita tolak tepi dulu benda ni. So mari kita releasekan semua lock yang ada pada Zhiyun ni. Kalau korang tengok dekat yang this one, dia ada lock kan. Lock ni kita akan tekan ke atas. Baru dah dia boleh pusing yang this one tu. Yang ni pun sama juga. Yang atas ni pun sama. Kita akan release sub ke kiri. Nanti dia akan lebih kurang macam ni. Okay. Yang atas ni pun sama juga. Kita akan release juga. So dia boleh release. Semua boleh release. Dan positioning kita make sure macam ni. Lebih kurang macam ni. So barulah kita boleh buat kerja-kerja balancing. Okay. Kemudian dia punya position akan jadi macam ni tau. Ini adalah final position dia. Make sure yang ni dekat bawah,
Yang ni dekat bahagian tepi, yang ni ada dekat bahagian tengah. So nanti kita akan masukkan kamera kita, dia jadi lebih kurang macam ni. So sebelum tu kita boleh lock lah yang bawah ni, sebab kita tak nak balancing lagi, kita boleh lock yang bawah ni. So saya tekan lock, kemudian saya akan straight kan, nanti dia akan lock, nampak? Dia akan lock lebih kurang macam ni. Yang ini pun saya tak nak buat apa-apa lagi, so saya akan lock juga yang this one, so saya akan lock. Bagi dia macam tu. Yang ini pun sama juga, so saya akan lockkan juga. Saya tengah sini, dia dah jadi stable macam tu. Senang sikit kita nak buat kerja-kerja balancing. Next stuff adalah, kalau korang tengok arrow ni, ni pun ada arrow yang sama, betul? So apa kita kena buat adalah kita just masukkan je benda alah ni, masukkan. Okay, kemudian barulah saya nak cuba balancekan, misal kata yang ke bawah ataupun ke atas macam ni, ke bawah ke atas macam ni, barulah saya akan tekan release ni untuk saya tahu dia balance ataupun tak. So sekarang ni dia macam ke depan, so kamera saya akan ke belakang kan lah, ke belakang kan. Nanti kalau ke belakang ni jadi macam tak balance, so kita kena pergi depan sikit lah, pergi depan sikit. Okay, dah balance macam tu kan, barulah kita akan lock dekat bahagian kiri ni. Kalau korang tengok, kita boleh selak ke straight lebih kurang macam ni. So barulah kita macam selak kan supaya dia ketat. So kalau kita tengok, atas pun dia tak pergi, bawah pun dia tak pergi. So maksudnya betul. Now benda ni atas dah settle, so kita akan lock balik. Ni kelebihan model ni sebenarnya. So kita nak tengok pula daripada segi kiri kanan kita okey ataupun tak. So untuk yang kiri kanan ni pula, okey, so kita akan releasekan kita punya ni. Nampak dia macam ke kanan, maksudnya kita kena balancekan kamera kita ke kanan. So macam mana dekat bawah ni, kalau kau nampak dia macam ada butang selak tau. Kalau kau nampak bawah ni dia ada butang selak. So apa kita kena buat? Kita kena just ke sini, make sure dia balance lah. Yang ni macam dia kurang balance kan, tapi ini je lah yang apa yang saya mampu buat, sebab kamera ni agak kecil. So tak apalah, saya rasa masih lagi okey. So apa kita kena buat? Kita lock bawah ni. So dia dah jadi macam tu kan. So okey lah, pada saya masih lagi okey, sebab saya dah cuba tadi, masih lagi boleh kita on. So kita lock balik. So bila kita dah lock, kita buat yang issue yang this one pula Yang ni kita akan unlock. So apa kita kena buat? Positionkan dia ke atas. Positionkan dia ke atas. So sama juga kita kena balancekan. Jangan bagi dia ke bawah sangat, jangan bagi dia ke depan sangat. Ini dia dah ke bawah sangat. So kita kena ke depankan sikit. Okey, dah okey. So kita akan lock kan. Bila positionkan ke bawah, dia dah jadi macam free wheel punya pergerakan, kiri kanan tu semua. So kita lock dulu benda ni. Kita akan pergi kepada satu lagi, which is yang this one, yang what we call pan axis, tak silap. So kalau kita unlock dan kita nak tengok kiri kanan dia okey ke tak. So macam biasalah, kita boleh adjust dekat bahagian bawah ni, kita boleh release. Kita boleh macam ke depan kan, ke adjust susah sikit kan. So ke kanan dia akan jadi macam tu. Ke kiri, so kita kena balance kan kita balance kan. Okey dah tu. So apa kita kena buat adalah kita lock dekat belakang ni, dekat belakang ni kita lock. So bila kita lock, dah okey semua kan. Yang ni semua dah okey. So kita akan unlock semua. Unlock semua stabilizer kita ni. Kita akan unlock juga yang this one. Yang ni pun okey. So dah okey, apa kita kena buat? Dekat bawah ni ada butang power kan. Kita just hold je butang ni. Kamera dah boleh start stabilize. So ini adalah basic tutorial yang Cikgu Ulwan boleh share cara kita nak set up kita punya Zhiyun Webuild 2 ni. So kelebihan model ni sebenarnya daripada segi flip screen dia. Ni flip screen dia punya flip screen. Kalau korang tengok dalam ni, korang boleh ambil mode setting, balance check, advanced feature, parameter, auto calibration, parameter reset, control wheel, follow focus motor, fine tuning, language, device information, more setting, balance dan sebagainya. Nanti dia akan naik ke atas balik lah. So contoh yang paling mudah, kita pergi kepada mode selection. So contoh untuk mode ni, korang boleh pilih pan follow, lock mode, ataupun yang paling orang minat adalah yang this one vortex mode yang kita boleh buat shot yang pusing tu. Kamera saya pun dia dah start pusing kan positioning, tapi nanti saya akan testkan kemudian. Tapi saya patah balik pada mode yang asal, which is pan follow. Ini adalah default mode. So back kita macam biasalah, kita boleh slide ke kanan, dia dah boleh back macam tu. Kita boleh tengok juga balance check, kita tengok ada apa lagi dalam ni, advanced setting ada apa dalam tu, time lapse dan juga motion lapse pun boleh juga. Kemudian kita tengok auto calibration pun boleh juga. Kalau kita nak, bila kita dah balance kan, kita nak dia betul-betul calibrate secara betul, ambil lah auto calibration. Dan lain-lain saya rasa standard je lah. Korang pun boleh juga fine tuning. Fine tuning untuk korang selesa yang tak kat mana. Kalau korang nak roll ke kiri ke kanan tu macam a bit sensitif, korang boleh bermain dengan nilai-nilai yang macam ni lah. Tapi kalau Cikgu Ulwan by default pun pada saya dah okey sangat. Okay, so kalau macam korang dah okey dengan setting tu semua, korang boleh as simple as slide lebih kurang macam ni. How cool is that, man? So itu sedikit sebanyak saya punya unboxing dan juga tutorial kita nak imbang kita punya Zhiyun Webuild 2. Now banyak benda tau, saya nak sebut berkenaan dengan produk ni, tapi saya rasa dua faktor ini pun dah cukup untuk this particular video. Macam-macam benda geng-geng profesional boleh buat benda-benda macam ni. Sebab apa yang saya demonstrate tadi hanyalah sedikit saja, hanya tip of the iceberg saja.
So Cik Luan kena buat mungkin second video ataupun second review untuk kita ceritakan satu demi satu apa yang produk ni mampu buat lah. Cumanya kalau macam korang ni memang interested terus nak beli produk ni, korang boleh tengok dekat dalam link ruangan description, dan make sure that setiap daripada pembelian yang korang nak buat ni, WeBuild Lure ke apa-apa produk ke, korang kena tengok dia ada stiker yang lebih kurang macam ni. Bermaksud saya tengok dekat mana-mana e-commerce punya jualan, contohnya macam Lazada ke Shopee, dah ada banyak sangat produk-produk tiruan. So kita nak make sure yang anda dapat daripada authorized dealer, supaya kalau macam ada apa-apa hal ke, kita boleh refer mereka, kita boleh claim warranty dengan mudah, dan anda pun sebagai consumer sangat berpuas hati dengan produk-produk yang anda beli. So itu saja untuk video kali ni. Kalau korang ada apa-apa soalan berkenaan dengan WeBuild 2 ni, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah, supaya next review saya akan addresskan apa yang korang nak tahu berkenaan dengan produk ni. Itu saja daripada saya Cikgu Luan. Sampai lagi, saya Rotan.